Kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Iya. Podcast ini dibawakan kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah-mudah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Dapatkan itinerary travelling kategori di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Betul. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, package percutian dengan ground Sabah hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Betul. Dan jangan lupa ikuti mereka di IG, Facebook dan juga TikTok mereka NH Travel Sabah, atau boleh terus kontak mereka, kasih WhatsApp je terus di +6 011 16448484. Ya, kita panggis. Hai abang samping jatuh kakak tolong ikat dulu. Songkok sengit adik lari cari kui bahulu. Atau senyum kenyit mata nenek naik bulu. Kena kari tumpah atas lansir nenek baru. Malam tiba sana sini bunyi dentam dentung. Meriam bulu sudah sita namun masih bumbung. Ingat ada adik belajarlah dengan tekun. Maka exam kasih meletur barulah kelabung. Habis cuti jangan lupa periksa sekali lagi. Balik berasakan bagai tak ingat diri. Hati-hati biar sampai selamat terus ke hati. Jangan tinggal kunci rumah nanti satu hal lagi. Ini lagu sloka Aidilfitri Hari Raya. Social media kasih viral kongsi untuk semua. Walau raya jauh lagi senyuman lu terkesima. Mood feeling raya tahun depan kita jumpa. Maaf-maafan kita semua. Come on, yeah. Jaga sesama ikatan keluarga. Pertaunan sahabat dan saudara. Yeah, come on. Raya yang mulia. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah dan di Malaysia, di Navy dan di hati kamu. Semua di hati kamu. Ya. So kita bertemu lagi di part yang kedua di season 14 episod yang ke-11 ini. Ke-11. Lagi satu episod kita akan beralih ke season yang ke-15. Wow. Macam mana awesome kita mau? Awesome. Alhamdulillah. Tidak sedar kan? Betul, alhamdulillah. Dan kita mau sambung cerita dengan kita ada guest hari ini. Guest kita kepada yang baru, kepada yang baru tiba-tiba masuk di part yang kedua pula. Boleh cek yang part pertama tadi untuk tahu lebih detail siapa guest kami. Kita bersama dengan Syah Divers. Ya, Syah Divers. Dan tadi kita bercerita tentang dia daripada dia ingat dia sudah habis di Johor. Pularik sekali pergi Lumut lagi lah. Ada training lagi di situlah. Jadi dipilih atau memilih sebagai penyelam di Navy ni, TLDM lah kan, TLDM ni. Apakah kau rasa cabarannya, kau rasa susah sebagai penyelam? Yang paling apa? Paling yang kau tidak dapat lupa tidak dapat lupa lah. First saya daripada Pularik tu. Daripada Pularik kita habis itu 5 bulan lebih. Ingat sudah training sudah habis ni. Bila kita sudah pergi di Lumut, rupanya training dia lagi lama geng. Saya habiskan penyelam ni 3 tahun. Saya punya kursus di Lumut tu 3 tahun saya kena habiskan. 3 tahun? 3 tahun. Yang pertama 5 bulan. Sekali ke? 3 tahun. 3 tahun habiskan kursus penyelam. Sebab kita belajar alat selam ni 4 jenis. Maksudnya lebih detail lah kan kursus tu. So 4 jenis. Apa jenis itu tuan? Dia khabar biasalah. Yang untuk rekreasi tu satu. Helmet SSBA, orang panggil SSBA yang pakai kepala besi tu lah. Kepala besi. Kepala besi. Orang panggil kepala besi je. Bukan kepala butuan. Lepas tu MGBA, orang panggil MGBA lah. Itu apa? Dia untuk kita musnahkan periuk api di dalam air. Tanpa dikesan dia. Yang penting bukan LGBT lah. Bukan LGBT. Faham. Lepas yang terakhir dia Lafai. Orang panggil dulu Lafai. Lafai ini dia selalu dipakai oleh Pascal lah. Pascal selalu pakai. Pascal lah. Yang begini ni, yang cross di muka dia kan. Dia tak keluarkan bubble ataupun buih lah. Wow. So kau kira mahir 344 lah kira. InsyaAllah boleh lah. Sebab 3 tahun kita belajar bro. The deepest kedalaman depth of the sea yang kau pernah sampai berapa dalam dia? Ngam juga ada orang menanya ni bro. Itulah soalan dia. Dia suruh tanya, tapi saya tanya. Siapa yang tanya tu? Sebut nama dia. Si Aryan Bob. Siapa lagi? Dia tanya berapa soalan kau tadi? Berapakah kedalaman yang kau pernah reach? Paling dalam. Paling dalam lah untuk peribadi saya ni 70 meter lah. 70 meter 2 orang. Kalau gila.
Jauh tu bro, satu padang Jauh, bro. 100 meter. Lagi 30 meter, 100 meter. Ya. Macam tu. Tapi rekod untuk KLDM punya penyelam dong sudah pergi 100 lebih lah. 100 lebih 100 lebih. Tapi dia pakai orang panggil bel. Dia dalam rumah-rumah Oh, besi ke tu. dalam. Oh, masuk ke dalam. Maksud dia masuk dalam macam satu kontainer. Kontainer Satu kapsul lah. Ya, terus ke bawah. 100 lebih rekod Malaysia lah. Okey, ini aku mau sebab aku selalu juga tengok, aku suka tengok National Geographic, History Channel semua ni kan. Aku selalu juga tengok macam yang special branch, yang askar-askar yang military yang padu-padu di seluruh dunia ni kan. Diorang bilang penyelam ni bila masuk di dalam, bila kau naik kau nak boleh terus direct pergi. Ya, betul. Kau mesti berhenti di level-level tertentu sebelum kau terus naik. Apa sebab tu bro? Okey, dia ada kedalaman juga. Kalau kita nak elakkan daripada kita dapat kena berhenti sikit-sikit itu, kalau kita nak diving rekreasi kena duduk di bawah 10 meter lah. Oh, di bawah 10 meter? 10 meter dia no limit. 10 meter dia no limit. Maksudnya kita boleh diving sampai 2 hari dalam air tu pun okey. yang 10 meter je lah. 10 meter. Jadi 10 meter ke atas lah. Kalau di bawah 10 meter ke bawah sudah tu, kalau terlalu lama kita kena buat hentian. Kami panggil hentian. Selalu kami pergi 30 meter kita kena buat hentian 2 kali. Berapa lama? 10 meter 5 minit, 3 meter, lebih kurang ada lah. Apa tu? Adakah itu untuk menaturalisasikan kau punya pemudaraan ke oksigen? Lebih kurang macam gitulah. Kita nak, bila kita menyelam dalam air ni, kita ada satu gas di dalam badan yang tertinggal. Dia lambat keluar. Jadi bila kita sudah menyelam dalam ni limited line, kita naik, kita kena berhenti. Dia banyak lah. Kalau dia ikut depth lah, kalau 30 meter kita kena berhenti di 6 meter. Lebih kurang dalam 10 minit. Ada kiraan-kiraan dia lah. Ada kiraan dia. Kita tunggu ada satu gas dia akan keluar ikut kita punya vein lah. Kita punya orang panggil pituitari lah. Kira macam itulah. Maksud dia sudah masa mau naik tu kan, sudah naik, kau stop rest kejap. Dia bukan rest. Dia jadi ada tempat dia perlu rest. Hentian lah. Hentian. Jadi masa hentian tu kau buat apa? Diam-diam je lah. Diam-diam je lah. Dia kasih naturalize kau punya natural, lepas itu oksigen dalam badan. Gas kita tidak dapat keluar terus. Gitu pula. Kalau aku dengar lah, kalau kau keluar terus kau memang boleh mati. Betul ke tu? Kalau depth 30 kau terus naik atas, keluar 50 tu memang cacat lah, confirm lah. Pernah berlaku kah? Ya, banyak mati pun. Pernah Zal. Memang banyak. Kau dulu ada kah hampir-hampir? Hampir ada. Ya. Saya punya pasal ini isu ni lah yang terus naik. Dia what happened? Kau kau macam panik mau cepat naik ke atau macam mana? Dia bukan panik sebab masa kami tu kita dapat satu alat selam baru. Dulu kami training dia pakai yang tali tu je. Tali kita punya alat selam tu pakai tali bel lah, menyelam dengan tali strap dia lah. Lepas kita ada pembaharuan kita pakai satu orang panggil BC macam suit sikit lah, buoyancy capacity nama dia. Tapi ini kalau tak pandai pakai memang masalah sebab kita boleh pump angin. Bila kita pump angin dia akan naik sikit-sikit. Kalau tak pandai main dengan angin ni naik terus. Tujuan dia tu untuk yang apa? Untuk kita cepat kita timbul balik. Betul. Jadi silap tekan terus lah. Kita ada kiraan juga kalau mau naik ke atas. 1 meter 5 saat ke 3 saat kurang macam gitulah. So tadi yang tadi si Fazal tanya apa yang kau pernah hampir mati dia cakap tu apa cerita? Itu dia macam mana nak cakap dia punya gas mau habis sudah masa menyelam oksigen mau habis sudah. Jadi mungkin dia terlalu panik sebab kalau ikut betul kita diving ni berbadi ada 2 orang. Jadi orang cakap jangan risau lah sebab kita boleh tukar kan? Boleh tukar. Tapi kalau napas dia bau macam mana lagi? Tiada sudah napas kalau begitu Zal. Kalau ada ikan duyung macam kita duduk. Okey Chong, bau Zal tidak mau. Time bercakap pun tak boleh masuk air. Kau tahu Zal? Dia orang bilang ni kalau tiada sudah oksigen daripada tank, mulut ke mulut sudah tahu. Sudah. Untuk survive. Boleh lah sikit-sikit. Tapi saya mau tahu yang kau pernah alami ke macam itu yang pernah. Itu kejadian macam cerita sikit. Tapi kalau yang macam saya ni orang cakap tidaklah mau hero sangat tapi adalah pengalaman sikit. Pernah jadi kita kehabisan gas di dalam air. Masa tu kedalaman berapa? Kedalaman dia 18 meter. Dalam juga tu gila. 18 meter kita masa tu kita sudah pakai buoyancy capacity BC yang baru tu lah. Yang ada apa? Untuk naik tu. Itu untuk emergency betul kan? Masa tu kita tengah menghayati keindahan alam. Terlupa tengok tank. Tank kita habis bro. 18 meter kalau kita naik tanpa guna oksigen tidak sempat. Tidak sempat mati. Kau kelengkaput, kau laju sikit pun sama aja. So kau mesti mau berhenti juga lagi. Jadi
Mau tak mau disebabkan kita ni ada sedikit pengalaman dalam bidang ni. Di dalam BC tu kita boleh sedut sebenarnya. Masa tu kau satu orang je atau ada kawan je? MC buddy. Buddy, tapi masa tu kita sudah berpisah. Okey. Oh, masa tu dua-dua kau habis atau kau sendiri Saya sendiri saya sebab kita sudah berpisah. Oh, dia tengah naik lah masa tu. Dia pergi tempat lain, aku tempat lain. Kenapa kau pergi jauh-jauh? So apa yang kau buat masa tu bro? Itu kamu gaduh kan sampai berjauh-jauhan? Dia tidak juga gaduh lah, tapi sebab kita ni orang cakap sudah komplimen kan. Oh ya. Jadi kalau sudah dalam faham ni, sudah. Okay. Kau pergi sana, aku pergi sini lah. Oh. Jadi apa kau buat? Kau ambil daripada tu oksigen tu. Kita punya BC tu kita ada satu stress yang untuk tu. Kita tekan, kita guna tu lah. Kita bernapas guna belon yang ada bekalan udara dalam tu. Guna tu je. Sebenarnya BC ni penting betul. Masa tu kau tengah naik lah. Tengah naik. Masa tu kau sudah mengucap mungkin. Saya masa tu sudah hampir kena keracunan lah sebab kita bernapas dalam ruangan sendiri tu. Ya, betul. Jadi sempatlah sampai atas baru kita rasa pening, tapi kita ada alat medical emergency. Sempatlah kita ambil oksigen, pakai panggil dia oksigen Pak. Oksigen pure tu sedut, alhamdulillah. Umur kita masih panjang lagi masa tu. Kira tu sebenarnya kesilapan diri sendiri lah. Kesilapan diri ini sendiri. pepatah bukan pepatah. Dia bilang pantang maut. Bukan Zan. 10 meter kedalaman tidak membunuh. Dia orang cakap 100 meter tidak membunuh, tapi yang membunuh adalah panik. Betul. Ya betul. Kan? Ada satu soalan. Macam biasa juga dari Sharon Bob. Satu lagi tanya sama dia bilang, apa kenangan diving ketika bersama kapal selam? Bernama dengan kapal selam. Wih, macam susah pula jawab soalan ini. Bukan macam salah apa jawapan dia ni. Soalan dia salah. Apa takkan dia menyelam sama kapal selam? Tidak, ketika kau di kapal selam lah, berada dalam kapal selam, apa kenangan terindah kau kenangan terindah di kawasan kapal selam ni memang kawasannya jernih lah. Semanggar ni memang kawasan bawah dia memang jernih. Lepas tu dia ada satu orang panggil tukun. Tukun dia macam lebih kurang bukit lah dalam air. Jadi keindahan dia itulah. Coral dia lah. Maksud dia pemandangan di dasar laut tu memang cantik. Ikan jangan cakap lah bro. Tapi ada satu cerita yang tu hari kau cerita, cuma tidak detail, yang kau masa tu dihantar ke Endon gitu masa tu. Endon gitu yang Indonesia. Oh Indonesia. Yang masa kejadian apa tu? Kapal selam Nanggala tenggelam. Ya itu. Sekejap. Jangan kau pergi sana. Kita terlampau direct ni. Dia sudah putung kita punya cerita. Aku mau tahu dulu pasal dia masa menyelam. Tadi itu aku mau dengar tu Nanggala tu. Okey. Tapi masa kau menyelam ni, orang cakap saya cerita pasal 10 meter tidak akan membunuh, tapi panik akan membunuh. Nasib baik masa yang berlaku tu kau tidak panik. Bayangkan kalau kau tidak tepat fikir pasal kau punya BC apa semua ni. Lagipun masa tu fit lagi bah. Sebab dulu aku boleh tahan dalam air tanpa gas 5 minit. Dulu lah. Itu macam zaman kita timbak ikan tu. Jadi berbekalkan kita punya ketahanan tu. Jadi kita tidak panik lah. Habis gas kita boleh maintain lagi. Masih lagi 18 meter tu jauh tu, gila. Jadi masih lagi lah. Masih boleh berfikir lagi lah masa tu. Macam 6 tingkat juga tu. Yang masa tu kan, masa yang kau perasan tu kau tengok sudah kosong gitu. Sedut tidak dapat sudah. Oh masa tu. Kita sedut habis sangkut. sudah. Kosong sudah. Memang tidak boleh sedut sudah. Dia habis disangkut tidak boleh sedut sudah. Aduh. Mungkin kalau orang biasa tapi benda yang paling aku takut sebenarnya mati dalam air, geng. Kenapa? Siapa yang cari? Siapa yang jumpa kan? Kalau dah timbul siapa jumpa? Untuk makanan ikan-ikan. Itu jangan. Tapi selalunya kalau mayat orang yang mati dalam air atau lemas kan, dia akan timbul jangan. Dia timbul lepas 3 hari dia timbul, lepas tu perut kita pecah dia tenggelam balik. Sempat jumpa kau je tu turun pecah. Kalau kau nak makan ikan, mana lagi? Dah lah. Habislah. Ikan buntal yang makan. Dalam kajian statistik lebih daripada 40% orang yang hilang dia tu tidak pernah jumpa Zal. Ya betul. Macam kes yang berlaku di Pulau Banggi, pernah berlaku mungkin ada dalam 10-15 tahun lepas. Yang kalau capsize. Orang kawan kita juga si Paival punya keluarga, satu keluarga orang Longob. Yang salah satunya. So kau kenal juga orang tu. So apa yang berlaku adalah satu keluarga ini, beberapa keluarga lah, dorang naik itu tongkang yang bawa barang. Sepatutnya dorang ikut yang ferry tu lah. Tapi ferry tu penuh, tapi dorang sudah biasa, orang biasa, kampung biasa benda ni. Dia capsize satu kali, dorang dapat naik balik di bawah bot tu, bot paut, capsize lagi satu kali. Masa tu banyak dia ikat juga family dia, tapi terlepas yang tinggal
kawan kita tu si Faival, dia ikut demo pergi the next day. Dia Raya Korban betul ya. Raya Korban. Dia punya semualah tinggal dia lagi yang tinggal lah tu bapak dia, adik dia semua sampai sekarang dah jumpa yang lain. Semua terkorban kecuali dia je lah. Ya. Dalam tu juga ada satu keluarga dari Papar, if I'm mistaken, dia ni anak dia ni baru 12 tahun ni pergi melawat di Petro Science di Semenanjung lah. Lebih kurang itulah grup trip sekolah lah. Jadi masa dia trip sekolah tu dia seorang saya pergi. Keluarga semuanya pula. Okey. Keluarga aja semua pula dalam tu semua hilang. Tinggal dia balik dari KL kan dia tinggal seorang lagi. Ya Allah. Ya. Itu barulah betul-betul. Jadi ini aku rasa macam kepentingan untuk ada pendidikan dari segi mengawal panik dalam air ni sebenarnya. Aku rasa kalau di negara barat dorang sudah bayi-bayi lagi dorang sudah kasih biasa. Ya betul. Ya. 3 tahun 4 tahun dorang boleh reach di bawah. Kalau kita takut kalau kadang-kadang kalau tengok kan orang beranak pun dalam air. Ya betul. Beranak orang ada yang memilih untuk beranak dalam air ataupun bersalin lah. Keluar tu blup dia keluar. Terus Amos Syah diver dia bilang. Alright Syah. Okay. Cerita pasal kau menyelam dan sebagainya ni. Okay. Yang 70 meter tu. Setahu aku sudah gelap tu kan? Ya, memang gelap. Di bawah 50 meter dia masa gelap. tu pun telinga mungkin sudah dia tidak, tekanan dia tidak kuat kalau kita sudah sampai 70. tidak ya. Ya, dia first 3 meter ke 10 meter Oh, tu. itu yang sejam. Itu yang maksudnya limpas dia ke dalam tu dia macam kita santai-santai je. Santai sudah. Santai-santai. Oh, ya. Santai sayangku dia bilang. So bro, kedalaman kau 70 meter tu itu adakah ujian masa tu ataupun kau memang mau reach 70 atau macam mana? Itu training akhir lah. Oh, okey. Kita pelatihan terakhir. Berapa kedalaman yang kau boleh lah? Kedalaman yang bukan kedalaman yang kita boleh lah. Sebenarnya kita boleh pergi lagi 100. 200 pun kita boleh. Cuma kita tidak mau pergi lah sebab banyak risiko dia. Jadi masa training last kami pergi 70 meter lah. Dan aku rasa juga 70. Kebanyakan orang perlu ingat untuk pergi tempat dalam ni mudah. Ya betul. Untuk naik tu dorang lupa. Naik tu dia masalah sikit. Dorang lupa yang dorang mau kira dorang ada lagi perlu naik pasal. Iya. Dorang ingat sudah sampai selesai lah kan. Selesai. Dan balik betul bro. Ada juga banyak-banyak kan dia sudah turun dia lupa naik. Sebab terlalu excited berada di dalam. Terlalu indah di bawah ni bro. Indah sungguh-sungguh dalam air ni. Termasuk Tioman dan juga Langkawi lah. Okey. Di mana tempat kau pernah sebelum kita pergi Nanggala tu lah. Kau 70 meter apa ada di 70 meter? Kau dah takut kah bro? Kau dah pernah takut kah bro? Lagi satu yang 70 km tu kamu di mana? Kilometer? 70 meter. Gila kau. 70 meter. 70 meter. Kamu di laut mana tu? Di Tioman. Oh, tempat peranginan tu? Ya, memang kita selalu buat training last. Dua banyak di Pangkor boleh, Tioman boleh, macam-macam lah. Ikut pada jurulati lah. So sambil melancong. So 70 meters tu apa yang kau nampak sana bro? Mana ada nampak bro? So di bawah 50 pakai lampu, dia gelap. So pakai lampu apa semua? Masa training kita perasaan takut tu tiada lah sebab kita dipaksa turun oleh jurulati. Yang penting kita sampai. Tapi kau bilang indah di bawah tu. Itu kalau yang sahabat-sahabat kita yang tak naik tu. Kalau depth 30 tu masih jernih lagi. Tapi kami training masa tu di bawah 50 meter kita sudah nampak gelap. So yang penting kita touch bottom, ambil sedikit apa yang perlu. Dia minta bukti lah. Lumpur tak payah bukti sebab kita pakai helmet masa tu. Kita boleh communicate dengan orang atas. Diorang pun boleh pantau kita dengan CCTV kan. Tapi yang paling kita nak ambil bukti tanah tanah yang kau sudah reach di sana lah. Wow. So aku dah tahu lah diorang bilang ni creatures yang ada di dasar ni macam-macam. Ada yang dah pernah timbul tinggal di bawah, dia hidup di bawah 70. Ya pernah ada. Tapi satu lagi saya tanya, pernahkah kau membuat latihan sekali dengan kawan-kawan ada masa latihan tu berlaku kematian yang kau pernah alami lah yang untuk saya punya tim kau lah hampir itu adalah hampir itu kau pun sikit kan hampir tapi habis. Member saya itu nasib baik sempat buka angin lah. Dia punya mata sudah terkeluar. Dia betul. Buka angin maksud tu? Apa yang buka angin ni? Punca dia jadi macam itu. Kita turun dong pakai bel. Dia pakai bel. Lepas tu dia dalam bel tu kita boleh duduk sebenarnya ni. Bila kita duduk dia punya valve tu dia macam gini kan. Jadi masa dia duduk terturun ke bawah. Sebelum lepas turun ke bawah tu angin sepian angin tu masih ada dalam hose lagi. Masa tu lah angin habis. Ini kedalaman mana ni? Kedalaman 55 lah. Lama. Dalam juga bro. Lepas tu dia ada body, dia ada diving body masa tu. Tapi kita tak tahu angin belakang tu tertutup.
Kita jangan atas panik, bawah panik semua bro. Sebab kita dah set up cantik. Betul kan? Mana boleh angin tiba-tiba tiada. Rupa-rupanya masa duduk tu tersangkut pula. Masa dia duduk sebelum dia tersangkut, angin habis. Nasib baik body dia tu cantik juga permainan dia. Pusing sana pusing sini, pap nampak valve tertutup. Dia buka. Terus buka. Lepas tu sampai di atas yang kau cakap mata hampir terkeluar tu. Masa dia kurang bawa naik terus lah. Memang latihan di. Yang mata kau bilang hampir terkeluar tu macam mana tu? Mata ni timbul. Timbul. Jadi kamu tekanlah mata tu. Hidung bagi masuk balik. Ya, memang telinga berdarah tu kan. Mata tu tekan balik. Okey, selesai. Gitulah. Macam tu. Tak payahlah begitu. Kasih gini je lah mata. Lebih-lebih pula. Tapi tak lawak ya aku biasa. Sorry. Aku rasa macam banyak kisah yang aku percaya berlaku lah. Baru-baru ni pun pasal TLDM itu pun antaranya juga yang tragik yang kita yang terbaru ni lah. Terbaru ni. Di cerita pasal laut ni aku sebenarnya Zal, bro dulu aku selalu menyelam di Sorinsim lah. Sorinsim punya dalam tu. Dalam. So masa tu kedalaman dia adalah dua aku. Aku ada satu lagi gitulah kedalamannya. Jadi sana yang di ujung itu kan. Ya. Jadi biasalah menembak ikan lah. Kira masa tu belum kena tagal lagi zaman itu. Pandai menembak juga. Jadi menembak ikan masa tu. Orang kampung sana dorang kasih buat lagi. Tembak semua. Pistol itu yang tuan ya. Jadi untuk makluman masa tu arwah beliau dia buka satu pusat community di situ Yayasan Sabah. Jadi dia yang pertama register Sorinsim tu di Taman-Taman Sabah tau. Jadi orang kampung ada Padang dia sikit lah. Jadi dengan kami sekali di Padang dibagilah itu inilah goggles lah semua. Yang cara-cara mau kasih bersih goggles pun pakai air liur lah apa semua. Ya supaya tidak berkabus apa semua kan. Faham. Lepas tu aku pergilah di Sorinsim tu. Satu kali aku berenang ni, aku nampak satu kotak punya besar ni kotak todak pula. Bukan kodok. Kasak kodok. Kodok. Todak besar macam kepala aku Zal masa tu. Hush. Baru tu dia macam mau berenang tempat aku kan. Aku tengok macam sial aku tak betul tapi lama aku tinggal senapang aku terus berenang sampai sekarang aku trauma dengan bukan katak, dengan kedalaman. Kedalaman. Yang dalam biasa tu aku boleh lah, tapi kalau kedalaman ni sebab aku kalau pergi laut, contohlah pergi diving lah, scuba diving lah yang biasa-biasa kan kadang-kadang pergi juga. Aku tengok kiri biru. Aku tengok kiri mau biru lah. Kau nak nampak apa? Ya. Tiba ada creature besar apa masuk menggigit kau. Aku rasa aku dah tahu lah. Itu antara kelebihan kau lah Syah. Sebab betul. Bukan semua orang. Maksudnya bukan semua orang boleh jadi diver lah. No. I don't think so. So dari segi licensingnya pula, kau sudah ada lebih daripada yang sepatutnya. Kalau padi pun orang bagi kamu 10 biter, dia baru bagi yang level 1 gitu. Dia ada level dia kan. Kau rasa kau qualified untuk instruct orang? Kalau let's say kau habis ni kan boleh 5 ni. Tiba-tiba ada scuba daripada PADI panggil kau untuk instruct. We give you 15k lah dia bilang. We give you 15k. InsyaAllah boleh. Boleh. Aku rasa kau dah. Cuma kita ni bukan ke arah situ sebenarnya. Kita ni jenis hardcore lah. Orang yang kerja berat ni. Kita lebih daripada tu lah. Kalau nak jadi tenaga pengajar tu tidak masalah juga. Kita belajar lama 21 tahun kan. Aku rasa antara bidang-bidang banyak juga yang expat ni yang sudah yang beralih ke arah situ kan. Sebab diorang suka keindahan di laut lah. Betul. Alright, bercerita pula pasal di mana tempat yang kau pernah deploy. Bukan deploy lah, yang pernah kau di station selama 20 tahun ni. Di mana station? Selepas Lumut kau pergi mana bro? Tempat-tempat aku pergi lah. Aku cerita semua lah secara cepat lah kan. First saya punya tempat Pularik. Lepas Pularik saya pergi Lumut. Lepas Lumut 3 tahun training. Lepas semua kita first compliment di Kuantan Pahang. First Kuantan Pahang kita 5 tahun, 6 tahun ke 7 tahun lebih kurang macam gitu lah. Di Pahang tu. Di Pahang. Paling lama lah. Di apa nama dia? Di Kuantan lebih kurang Temerloh. Lepas tu dari Pahang, lepas tu kita pindah pergi KK. So PKK, lepas tu kita pindah Sepanggar. Itu masa mula-mula buka kali. Yang di Labuan kau cakap tu? Itu saya training. OJT orang panggil OJT. Sana berapa lama di Labuan tu? 6 bulan lah. Apa kenangan terindah di Labuan? Boleh ceritakan? Keindahan keindahan. Kenangan terindah di Labuan. Kenangan dia tidak dapatlah keindahan. Yang bukan berkaitan diving maksud saya. Kau punya kurikan ni. Kita punya pengalaman situ habis di dalam tim selam lah. Kita training dengan OJT. Tadi OJT tu maksudnya refresher kah? Untuk kasih refresh balik kah? On job training. On job training. Hold on.
kau umur 20 berapa masuk? 23. Lepas tu kau pergi Johor, lepas tu kau pergi Pahang. Lumut dulu, Perak, baru pergi Pahang. Tahun bila kau kahwin? Saya kahwin tahun 2006, 26 hari bulan 6 2006. Okey. 2006. Lepas 3 tahun kau kahwin sudah masa tu? Habis kita compliment first, kita kahwin terus lah. Orang Sabah kau orang Semenanjung? Orang Sabah juga. Orang Sabah juga. 26 kau kahwin tu kan? Umur 26. 26 lah, lebih kurang macam itu. Kenapa kau pilih orang Sabah juga, bro? Sedangkan kau lama dekat Semenanjung, lama juga dia jalan-jalan kat Pahang, kat Perak semua ni. Senang nak cerita, aku kawan dengan saya punya isteri sekarang ni lebih kurang dekat 20 tahun. Daripada zaman di sini lagi lah. Sekolah menengah. Macam Faizal juga. Kami sama-sama aja. Sebenarnya bro, dia punya wife dengan wife saya keluarga ya. Okey. Satu kampung. Memang tren orang Tandik ni kahwin orang Tandik juga. Untuk makluman pendengar semua, Tandik ni adalah satu part di satu dewan undangan negeri lah. Adun lah. Adun lah di Kota Maru dunia. For the listeners who don't know the geographic of Kota Maru dan Sabah lah, is very big. Dan salah satunya tu di Kota Maru ada Tandik, kita ada Matunggung begitulah. Ya betul. So kau kahwin umur tu, lepas tu kau adakah wife kau ikut sekali di mana kau didapatkan ke atau macam mana? Tidaklah terlampau lama, saya tinggal lebih kurang dalam 6 bulan. Kita dapat rumah semua apa semua cantik, kita bawalah terus. Sudah kahwin. So anak-anak berapa anak sekarang? Masa tu belum ada anak lagi. Tapi sekarang ada 4 orang anak lah. 4 anak tu masa di Sabah sudah kah ataupun masih? Satu orang dia beranak di yang sulung tu lah kan. Bersalin di Pahang. Pahang. Yang lain-lain semua di Sabah. Semua made in Sabah. Yang satu je made in. Kalau EPW tinggi tu. Tinggi. Itu ada ingat. Sebab Pahang punya IC bah. Ya betul. Jadi dia punya IC memang yang mestilah. IC dia memang. Macam Zul sini pun kau ingat dia dah dapat EPW kan. Melaka je. Orang kaya ni, orang kaya. Okey. So kau lepas daripada Temerloh balik Sabah. Balik Sabah di Sepanggar. Habis Sepanggar saya pergi kapal selam. Habis kapal selam saya pergi Senakan Las. Senakan Las. Okey, kapal selam tu kita stop di kapal selam dulu sekejap. Macam mana kau kapal selam kau masih menyelam ke atau macam mana? Saya punya situ bantuan menyelam lah. Okey. Sebab kapal selam ni bila dia balik daripada belayar, kita kena cek kapal selam tu di bawah semua. Di bawah cek lah apa yang sebelum tu kapal selam tu boleh menyelam je lah. Boleh. Bukan macam Zal, namanya kapal selam. Bukan macam kapal selam yang ada satu tu yang beli mahal-mahal tapi itu dijadikan museum. Yang berapa juta tu? Dari Perancis kena refurbish tu. Aduh. Itu politik. Itu politik tu. Itu zaman si Najib tu kan. Tersebut bosku. Well, okay. So kau antara orang yang akan menyelam untuk cek di bawah apa semualah. Masa kau mula-mula masuk ni kan, sebagai penyelam lah. Kau mesti bertanya kenapa ada penyelam di dia ni, adakah untuk menyelamatkan orang kah? Ya, sebenarnya penyelam ni dia tugas teras dia ni bukannya cari mayat, diving kapal bukan. Tugas teras dia ni mematikan bom ataupun memusnahkan bom di dalam air. Antaranya itu salah satu tugas pertama lah yang penyelam kena buat. Ataupun tugas dia menyelam antar bom di kapal musuh. Antara dia itu tak penting movie itu movie tu. Pascal itu komando. Itu Pascal lah. Komando pasang, kami buang. Lebih kurang macam gitulah. Diffuse. Sedap dia pasang, kamu yang sibuk buka. Itulah tugas. Kalau kau dah buka meletup kapal kau bro. So kau punya rank bro, masa kau rank kau yang kau last sekarang ni Corporal lah. Ya. Ada macam mana? Susahkah kenaikan untuk mau daripada Nuni? Macam First masuk apa? Private kah? Atau macam mana? Private lah macam biasa. Private, corporal, lepas tu sergeant. Staff sergeant. Tapi dalam Navy dia panggil lain. Navy lain. Macam saya leading. Kalau dah sergeant tu dia panggil PO. Chief. Lepas tu encik lah. Itu lah. Itu Admiral sudah tu kan? Yang encik yang tertinggi lah tu. Tertinggi LLP lah. LLP Nakoda sudah tu. Betul. Besar lah. Paling tinggi sebenarnya adalah Perdana Menteri Zal. Perdana. Dia yang arah tinggi si Tanggang sampai ke kapal sendiri. Alright bro, di Sabah itself aku sebenarnya terkejut bila kita buka kita punya di Sepanggar tu antara paling besar sebenarnya ni. Betul. Di Asia ni sebenarnya. Dan bila dorong buka ni dorong kasih jugalah. Dia ada kapal selam kita dan kadang-kadang setiap tahun dorong akan buka tu hari TLDM tu. Aku pernah pergi juga. Betul. Boleh masuk di kapal selam tu apa semua. Ya. Memang jadi aku ni ada claustrophobic sikit.
Okay. Jadi aku tengok aku punya player masa tu, kita ada main bola di kan, budak-budak kita Slapping Youth masa tu. Lepas tu dong pergilah masuk semua. Masa tu Skobo dong pergi. Ya. Bestnya coach dia bilang gini. Jadi macam mana? Sampai mana sempit bro di dalam tu. Memang sempit bro. Tapi kapal selam itu terpak besar ya, kan. Tapi dalam kompak pasal sistem dia lagi. Ya, enjin apa semua sistem. Kebanyakannya kalau macam orang tinggi macam aku dia masuk dalam tu banyak untuk tunduk. Patak pinggang. So macam mana kau atur kau punya claustrophobic, rasa kesempitan tu atau apa ni, fobia sempit? Silap bukan mati sebab apa? Fobia mati tapi sebab panik. Kau rasa macam Ya, claustrophobic. Ya itulah. Dia yang penting kalau kita masuk tempat sempit ni, yang penting ada perempuan masuk dulu. Maksud kalau perempuan tu boleh, takkan lelaki tidak boleh. Memang macam itu. Lain pula aku fikir. Kita ada training. Sekejap, aku pun lain juga terfikir sekejap. Okey. Maksudnya tercabar lah kan. Kenapa perempuan boleh, lelaki tidak? Ada satu. Sebab dia orang kecil mungkin. Kita tegap. Tapi menentukan kesempitan tu. Makin lain aku rasa kesempitan. Okey. So, faham terus kan? Apa ruang paling besar dalam kapal selam ni? Itu saya tidak pasti betul lah. Sebab saya jarang juga masuk dalam tu. Okey. Cuma kita diving di luar-luar. Ya, so kau lebih suka main di luar, main di dalam lah kan. Betul. Okay. Makin lain aku rasa. Makin lain Nizal. Alright. So di Sandakan ni naval base di Sandakan, kau berapa lama di Sandakan? Lebih kurang 3 tahun lah. 3 tahun juga. 3 je pula tu kan. Punya tahu ya, tapi total semua 20 tahun tu Nizal. Gila. 1 tahun lama tu, bukan main calang-calang tu. Kamu orang lagi lama. Belum bro, 60 tahun. Ya, tapi kami dah pernah pergi tempat sempit, main luar-luar. Kami main dalam je. Kau boleh main luar. Alah, tidak adil. Okey, kita mau berehat dulu sebab kita mau cerita satu pasal satu Nanggala tu. Itu kita mau dengar tu cerita. Tapi untuk kamu kalau mau pergi sini di Sabah, tak payah kamu sewa kapal selam lah. Betul, tak payah kapal selam. Kamu sewa kereta saja. Dan kalau kamu bercuti dengan keluarga, of course kamu cari NH Travel Sabah. Betul. Diorang ada dapat bagi perkhidmatan yang sangat bagus dari segi ground, dari segi pengurusan perjalanan kamu ataupun itinerary kamu. Iya. Diorang pernah uruskan ramai artis punya. Zizan pernah, Nabila Huda, diorang pernah Siti Nurhaliza. Ya, VVIP, Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri diorang pernah atur. Diorang ada lebih 50 jenis kenderaan di sana. Bermacam-macam pattern, size dia apa semua. Betul. Velfire daripada yang mewah kepada Axia kepada diorang ada. Dan untuk kamu gunakan kod promosi kamu akan dapat lebih banyak diskaun lah. Diskaun lagi. Guna saja Kinabalu Podcast. Dapat sampai RM40 diskaun. Betul. Daripada lebih 3 hari dapat RM10. Tambah lagi kami punya promo code, kamu dapat lagi RM30. Betul. Jadi podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah-mudah dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya, bukan kapal selam solusinya. Dapatkan itinerary travelling ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian, ground Sabah hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Betul. Jadi ikuti mereka di IG, Facebook dan TikTok mereka NH Travel Sabah. Atau terus kontak mereka di talian +6 011 1644 8484. Dan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hai guys, saya Razak. So korang sekarang sedang mendengar Kinabalu Podcast nombor 1 di Sabah.